Can you hear me? Boleh dengar? Testing, rakan-rakan sekalian. Boleh dengar? Okey, kita ada 8 minit lagi. Sekejap lagi kita akan mulakan online service hour buat kali kedua. Ya. So boleh dengar suara? Can you hear me? Jika boleh dengar, let me know. Tak boleh dengar pun bagi tahu. Hello, Spark Lee and Angkit Boon. Welcome to my Facebook Live. We are going to start in 7 minutes. Can you hear me? Boleh dengar semua? Sorry. Okay, kita ada 6 minit lagi. So sekiranya semua boleh dengar, nanti sekejap lagi kita akan mula dengan Facebook Live bersama Lee Kai Lun, dan juga kita akan membincang beberapa isu yang berkaitan dengan PKP ini. Good afternoon, Spark Lee. So saya juga jemputlah semua kawan-kawan sekalian, jika boleh share the link to get your friends to come. Facebook Live saya mungkin dalam 30 minit hingga 45 minit, tak akan panjang. So sesiapa yang berminat boleh masuk ke Facebook Live saya untuk kita bermula bertukar pendapat, dan juga sekiranya anda ada apa-apa yang ingin berkongsi dengan kita, boleh juga. Ya, welcome to this Facebook Live. Saya akan cuba untuk adakan Facebook Live ini setiap minggu. Ya, setiap minggu sekali seminggu, kerana ada apa-apa isu saya akan berkongsi di sini, dan mengikut keperluan. Sekiranya ada isu-isu yang lebih penting, mustahak dan juga tergempar, kita akan juga mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan maklumat-maklumat. Ya, so kita akan bermula dalam masa 4 minit lagi. So bagi kawan-kawan yang sekarang ada online, ya, boleh tolong saya untuk sebarkan maklumat-maklumat ini kepada rakan-rakan anda yang sekarang masih duduk di rumah. Ya, boleh kita sama-sama berinteraksi di Facebook Live sekejap lagi. Ya. So okay, kita ada 4 minit lagi. So sesiapa yang ada online boleh
tolong ya untuk kita sebarkan kepada rakan-rakan sekalian. So suara okey, Cik Hen. Sound clear, video clear. Anda juga boleh sekiranya ada apa-apa pertanyaan, persoalan, anda boleh take down. Later boleh kita berkongsi juga dalam sesi Facebook Live ini. Ya. Okay, saya nampak one of my university mate, Saudara Ho Ka Leong, also here. Welcome, Ho Ka Leong. My university coursemate yang di University Teknologi Malaysia. Kita sama-sama belajar pengurusan hartanah. Okey, 2 minit lagi kita akan mula. So siapa yang ada online boleh tolong kita sama-sama ikutilah online service hour yang kita akan bermula dalam masa 2 minit lagi. Ya. Hari ini saya cuba lebih awal sebab pada Facebook Live yang minggu lepas ada orang juga tidak dapat mendengar dengan jelas. So kali ini kita cuba untuk perbaiki keadaan supaya lebih ramai dapat mengikuti mengikuti perkembangan di Dun Macang Bubuk dan juga di negeri Pulau Pinang dan juga isu-isu yang telah saya bangkitkan dulu di sidang Dun yang lepas. Ada beberapa jawapan yang saya rasa menarik untuk berkongsi di sini. Ya, selamat sejahtera Ahmad Taqiyuddin. Selamat berpuasa. Ya, apa khabar? Taqiyuddin dari Tasik Junjung seorang usahawan muda yang berjaya, ya, yang saya rasa boleh juga kita satu hari nanti kita boleh Facebook Live together. Okay, so jam pukul 4 mengikut jam tangan saya, so kita bermula. Ya, salam sejahtera, selamat petang, salam Ramadan kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Terima kasih kerana mengikuti Facebook Live saya pada petang yang mulia ini. Hari ini saya ada beberapa perkara untuk berkongsi di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan prihatin nasional. Ya, baru-baru ini 2-3 hari ini saya selalu ditanya oleh penduduk-penduduk di Kadun Macang Bubuk dan juga di merata tempat ada menanya kepada saya. Dia kata dalam website bantuan prihatin nasional itu permohonan mereka telah lulus tetapi wang tidak masuk ke dalam akaun mereka. So bagaimana? Apa yang boleh mereka buat? Mereka rasa tak tahu ada macam mana boleh buat sedangkan mereka tidak dapat masuk, tidak dapat pergi ke lembaga hasil dalam negeri dan permohonan semua dilakukan secara online. Ya, so mereka tertanya-tanya
saya punya bantuan prihatin nasional, ya, macam mana nak dapat ini. So bagi sesiapa yang memang status gagal kredit itu, ya, bila kita pergi ke website bantuan prihatin nasional, iaitu jika you pergi yang website dia iaitu bpn.hasil.gov.my, ya, anda akan dapat satu semakan status di sana. So anda boleh menyimak dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda, ya, dan anda akan mengetahui ya status yang anda tentang permohonan anda. So bila sudah ada status kata okey anda sudah lulus, tetapi kenapa saya pergi bank atau pergi check dekat ATM machine, wang tak masuk lagi, ya. You pun ada terima SMS daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia daripada nombor 62000 atau nombor 63833, ya. Anda ada terima kata sudah lulus, ya, tetapi pergi cek dekat bank masih tidak ada apa-apa wang dimasukkan. Maka anda mungkin tertanya-tanya, baik, bagaimana saya punya duit kenapa tak dapat lagi padahal sudah lulus. Antaranya tapi jangan risau, jangan khawatir, ya. Ini adalah kerana ada beberapa sebab kenapa kredit itu tidak dapat masuk, ya, gagal kredit, status gagal kredit, ya. So ada kemungkinan, ya, saudara-saudari sekalian, akaun bank anda tidak aktif, ya, satu sebab kemungkinan, ya, yang mungkin tidak dapat wang tidak dapat masuk. Kedua kemungkinan juga adalah nombor akaun bank yang di-key in itu salah. So maka pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri tidak dapat masukkan duit ke dalam akaun anda. Jika nombor akaun bank salah, memang ia mungkin bukan mungkin, ya, mesti tak dapat dimasukkan, dikreditkan ke dalam akaun saudara-saudari, ya. Dan ketiga kemungkinan juga, ya, yang semasa you memohon sebagai ketua isi rumah, tetapi you masukkan bank account orang lain, ya. Jika nama pemilik bank account tidak sama dengan nama pemohon BPN, anda juga tidak akan dapat kredit tersebut, ya. So macam ini sedihlah tak dapat apa-apa, ya. So tapi jangan risau, ya. Saya juga bagi tahu orang yang telah mengadu kepada saya tak dapat duit lagi, sudah akhir bulan, fasa yang kedua juga akan masuk pada 4 hari bulan Mei nanti, ya. So jangan risau, you pergi dapatkan dalam portal, dalam website BPN itu, pergi dapatkan nombor siri, ya, nombor siri yang menunjukkan bahawa anda status anda adalah gagal kredit. You dapatkan nombor siri itu dan ambil nombor siri itu ke mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional, ya, Bank Simpanan Nasional BSN yang terdekat. Anda boleh memberikan nombor siri itu dan boleh mendapatkan duit secara tunai, ya. Ini tuan-tuan dan puan-puan terpaksalah guna cara ini sebab bank account yang anda bagi itu tidak aktif atau nombor akaun salah atau nama pemilik bank account dan nama pemohon itu berbeza, maka, ya, anda hanya boleh pergi mendapatkan bantuan tersebut, duit itu secara tunai, ya. Boleh, ya. So ini BPN I think
kebanyakan orang sudah dapat, ya. So yang tak dapat itu memang ada, saya rasa ada beberapa masalah yang telah kita sebutkan tadi, ya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa ada juga aduan-aduan bahawa keluarga mereka masih tidak menerima apa-apa bantuan daripada pusat khidmat saya. Ya, saya sebagai adun, kita memang pada peringkat awalnya PKP dilaksanakan, iaitu 18 hari bulan Mac yang lalu, memang kita telah mengenal pasti, ya, mengenal pasti dan juga mendapati banyak permohonan sumbangan atau minta bantuan daripada pusat khidmat saya. Ya, kita ada ambil rekod-rekod tersebut, dan pada peringkat awalnya memang ramai lagi belum dapat bantuan-bantuan daripada kerajaan ataupun daripada lembaga urus zakat, pejabat zakat, ya, atau NGO. Masa itu pada permulaannya memang sedikit kelam kabut, ya. Tetapi selepas sekarang sudah masuk hari yang ke 43 PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan sudah masuk ke hari ke-43, dan juga hari ini juga adalah hari pertama untuk fasa keempat PKP. Ya, so sudah kita mengikut maklumat atau rekod kita di Katun Macang Bubuk ini, kita sudah memberi bantuan sekurang-kurangnya sudah mendekati 2,000 keluarga telah kita sampaikan bantuan. Bantuan tersebut sama ada dalam bantuan barangan dapur, ya, untuk keluarga-keluarga yang putus bekalan makanan, dan juga ada yang kita hantar jika kita terima apa-apa sumbangan daripada orang ramai, seperti ada sayur, ada ikan, ayam. Kita juga akan membungkuskan supaya ia dapat disalurkan, dihantar, dihulurkan kepada golongan keluarga-keluarga yang miskin, yang putus bekalan makanan. Dan ini adalah rekod yang telah kita dapat, dan selepas pertengahan bulan April ini, kita masih ada terima. Dan kita kali ini kita sudah, pusat khidmat saya, kita akan menapis di mana kita akan menyemak sama ada pemohon-pemohon tersebut sudah mendapat bantuan seperti bantuan prihatin nasional. Sekiranya keluarga atau pemohon tersebut sudah ada bantuan prihatin nasional, maka ia telah mendapat, bagi keluarga yang berpendapatan 4,000 ke bawah, ya, mereka dapat 1,600, dan bulan April kerajaan sudah bagi masuk kredit ke dalam bank account RM1,000. So dengan RM1,000 itu anda boleh pergi keluar ke supermarket atau kedai runcit untuk membeli barang-barang keperluan, ya, barang-barang keperluan yang anda perlukan, ya. Dan untuk keluarga yang berpendapatan seperti 4,000 sehingga 8,000, ia juga dapat bantuan prihatin nasional sebanyak RM1,000, dan 500, saya difahamkan 500 akan dimasukkan. So semua keluarga-keluarga yang dapat bantuan prihatin nasional itu, mereka boleh menggunakan duit itu untuk membeli barangan dapur yang diperlukan. Ya, bagi keluarga-keluarga yang belum dapat BPN, atau saya tak tahu apa sebabnya, mereka memang tidak permohonan mereka tidak diluluskan, dan mereka juga adalah dari keluarga yang miskin, ya, maka kita akan menyaluran, ya, bantuan barangan dapur itu kepada golongan ini yang tidak dapat bantuan BPN, yang belum dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan, maka kita akan fokus hantar pack
makanan itu kepada mereka. Dan ada juga yang menyatakan, kenapa jiran saya dapat, saya tak dapat, dia pun miskin, saya pun miskin, kenapa saya tak dapat? Ya, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, keadaan ini kemungkinan ada beberapa sebab, ya, beberapa kemungkinan yang akan berlaku. Yang pertama, kadang-kala bantuan itu adalah disalurkan oleh NGO. Kita tidak tahu. NGO mereka berhak untuk menyampaikan bantuan kepada sesiapa yang mereka nak bagikan. Ya. Dan kedua, ada juga yang bagi kerajaan negeri, negeri Pulau Pinang, kita juga ada menyediakan pack makanan, ya, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di kadun Macang Bubuk, kawasan Macang Bubuk, kita ada lebih kurang 1,000 keluarga yang telah menerima pack makanan daripada kerajaan negeri, ya, yang itu adalah senarai yang telah diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya, JKM, ya, di mana mereka adalah penerima bantuan daripada JKM, mereka juga akan diberi bantuan daripada kerajaan negeri. So maka saya rasa ini saya dengan ringkasnya untuk menjelaskan, ya, perkara ini, dan saya harap, ya, ini bukanlah bantuan-bantuan seperti ini, dia bukanlah sekadar tengok ada orang nampak, mereka ada orang dapat, dia pun nak dapat. Ya, kita akan tengok keadaan. Buat setakat ini saya rasa kerajaan negeri Pulau Pinang dari segi menyalurkan bantuan ini adalah pantas, dan memang ia juga akan sampai tepat pada sasarannya, kerana kita juga kerajaan negeri Pulau Pinang memang berpengalaman dalam menangani isu-isu bencana ini, kerana pada 2017 bulan November kita dulu pernah mengalami satu banjir besar, ya, di negeri Pulau Pinang, ya. Itu juga merupakan salah satu cabaran yang begitu besar untuk seluruh rakyat negeri Pulau Pinang, ya, satu bencana yang begitu menyulitkan semua orang, ya. So ini adalah satu pengalaman yang telah kita belajar, dan kita mengambil iktibar ini untuk meneruskan atau mempertingkatkan penyampaian kerajaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, untuk juga tadi saya ada sebut, ya, bahawa pada sidang DUN yang lepas, saya juga ada tanya beberapa soalan, dan banyak soalan yang telah dijawab, dan kesemua soalan-soalan yang saya kemukakan kepada pihak kerajaan negeri, semuanya telah dijawab oleh kerajaan negeri Pulau Pinang, ya. Dan salah satu soalan yang saya rasa menarik dan juga untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, untuk sama-sama kita mengetahui, ya, keadaan sebenar, ya, di negeri Pulau Pinang ini, ya. Saya ingin berkongsi, ya, tentang soalan yang ke-10, soalan petulis saya, iaitu senaraikan bilangan keluarga yang dikategorikan sebagai miskin bandar mengikut daerah. Urban poor, ya, golongan miskin yang di bandar ini. Di negeri Pulau Pinang kebanyakan orang adalah tergolong dalam urban poor ini, ya. Dan adakah kerajaan negeri akan mengkaji semula paras garis kemiskinan PGK, ya, untuk selaras dengan kadar inflasi serta kos sara hidup, ya. Ini adalah penting, ya, paras garis kemiskinan ini, ya. Sebelum ini kerajaan adalah menggunakan pakai RM790 sebulan untuk PGK, ya, garis kemiskinan, ya. Dan anda boleh tahulah, jika untuk kos sara hidup sekarang, mana
RM790 mana cukup untuk menampung keperluan kos sara hidup untuk satu keluarga. So ini satu perkara yang saya tanya, adakah kerajaan nak kaji semula tentang paras kemiskinan itu, ya. Dan juga juga sebut sebab kita sebagai kerajaan adalah penting untuk mengubah dasar kebajikan yang berkesan untuk mengubah nasib golongan kemiskinan bandar dengan mempertingkatkan pendapatan mereka. So saya mengambil sedikit jawapan, ya, jawapan dia panjang daripada YBP Bumpo mewakili Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jawapan dia banyak tapi saya hanya ingin memaklumkan beberapa maklumat penting, iaitu anda boleh tengok, ya, di seluruh Pulau Pinang ini, ya, bilangan keluarga yang tergolong daripada urban poor atau miskin bandar, ya, untuk Timur Laut, ya, daerah Timur Laut ada 70, ya, untuk Barat Daya ada 92, untuk seberang Perai Utara 329, ya, yang ini merupakan daerah yang mempunyai paling ramai, ya, golongan miskin, ya, di miskin bandar, ya, di kawasan daerah SPU. Dan di seberang Perai Tengah di mana Kadun Macang Bubuk ini berada, iaitu kita ada 70, ya, keluarga miskin bandar, ya, dan SPS ada 97, ya. So SPT dan juga Timur Laut merupakan dua daerah yang paling rendah lah miskin bandar. Ini satu jika mengikut statistik ini satu keadaan yang baik, ya, tapi dia berdasarkan garis kemiskinan itu, ya, di mana, ya, terletak di mana. So maka kerajaan negeri, ya, sebenarnya berdasarkan golongan tersebut, kita ada satu program yang dipanggil Program Agenda Ekonomi Saksama, AES, ya. Di seluruh negeri Pulau Pinang kita ada 660 orang miskin atau keluarga miskin yang mendapat bantuan daripada program Agenda Ekonomi Saksama ini, ya. Dan kerajaan negeri, ya, amat prihatin terhadap peningkatan kos sara hidup, ambil maklum, ya, yang memberi kesan besar kepada golongan miskin bandar, dan juga kerajaan negeri telah mengkaji kadar PGK, paras garis kemiskinan yang baru bagi menyesuaikan kos sara hidup semasa. So Exco negeri atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah bersidang pada 18 Disember 2019 dan telah pun meluluskan kadar PGK yang baru yang akan digunapakai oleh kerajaan negeri, iaitu sebelum ini RM790 tadi saya sebut, sekarang akan tambah, PGK ini akan tambah kepada RM960 per kapita, ya, iaitu daripada RM220 kepada RM260 per kapita. So ini adalah satu pengubahsuaian yang saya rasa yang penting, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang selalu prihatin terhadap golongan miskin di kawasan di Pulau Pinang ini, di negeri Pulau Pinang ini adalah satu berita yang baik, ya, yang kita tengok, ya, kerajaan negeri memang sudah dalam usahanya telah mempertingkatkan PGK itu kepada RM960, iaitu dekat RM1,000. So ini adalah satu maklumat yang saya rasa penting untuk dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan of course, ya, kita bukan sekadar memberi
Kita biasa kata ini bukan sekadar bagi ikan, tetapi kita juga perlu mengajar golongan miskin bagaimana untuk memancing atau menangkap ikan supaya kehidupan mereka boleh menjadi lebih lestari, sustainable, supaya mereka tidak terjatuh dalam kepompong kemiskinan ini. Perkara-perkara ini saya rasa ini adalah kerajaan negeri memang sentiasa begitu prihatin terhadap kesejahteraan dan juga kebaikan rakyat di negeri Pulau Pinang ini. So saya juga di sini ingin ada beberapa pertanyaan daripada Victor Lee ya. Selamat petang, saya penduduk Taman Impian Auma Bukit Mentajam. Ada 3 soalan. Banyak soalan yang Victor Lee nak tanya ni. Untuk pendapatan isi rumah yang kurang dari RM2,000, sepatutnya BPN dapat ringgit Malaysia 1,000 pada fasa pertama, betul? Tapi amount yang masuk akaun bank kurang banyak atau fasa kedua baru masuk 1,000. Buat fasa pertama memang dapat RM1,000. Jika dia dapat kurang daripada RM1,000, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah pemohon itu dia membuat permohonan secara bujang ke atau sudah keluarga. Jika sudah berkeluarga memang dia akan dapat 1,000 lah untuk fasa pertama. Tapi untuk bujang mereka hanya dapat I think 500 jika tak salah saya. Memang kurang daripada 1,000. So soalan kedua, adakah penerima BPN layak dapat bantuan makanan daripada state government? Memang sudah ada BPN, memang kita tidak akan bagi keutamaan, tetapi sekiranya kita ada sumbangan macam sayur, ikan, dan juga ada penerima BPN itu memang adalah yang kurang daripada gaji, memang terputus bekalan makanan, maka kita akan bantu juga. Tetapi jika you sudah ada penerima BPN, you boleh guna wang yang diberikan sebanyak RM1,000 untuk belilah. So memang kerajaan yang bagi daripada kerajaan negeri itu adalah untuk penerima bantuan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, soalan yang ketiga, soalan yang sekarang pun tengah hujan, kawasan saya pun sedang hujan, iaitu masalah banjir. Memang saya rasa ini adalah satu cabaran yang besar, khasnya baru-baru ini di kawasan kampung, kawasan saya di Tasik Junjung, Jalan Gajah Mati, dan Taman Impian, Taman Perumahan, ada sebahagian rumah telah mengalami masalah banjir kilat, dan kita telah mengambil maklum perkara ini dan kita juga sudah sampaikan perkara ini kepada Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS untuk mengambil tindakan yang segera untuk meninggikan tebing-tebing sungai yang sudah runtuh dan juga memastikan parit-parit utama, parit-parit monsun dibersihkan, supaya tidak ada mana-mana discharge outlet itu tersumbat, semua rumah pam berfungsi dengan baik, maka kita dapat mengurangkan risiko banjir itu berlaku. Ini terima kasih Victor Lee yang telah menyampaikan beberapa soalan yang bagi saya begitu penting, dan welcome juga ramai Fauzi Amir, Kion Yong,
Ya, saudara Kion Yong ini sekarang berada di London, right? Jika tak salah saya, dia pun online. Sekarang pukul berapa di UK? Ya, saya tak tahu pukul berapa di UK. Mungkin 7 jam perbezaannya. So sekarang pukul 4:30. So pukul 9 pagi kot di UK sekarang. Selamat datang juga kepada JJ daripada Pegawai Penerangan Daerah SPT. Welcome to my Facebook Live. Ada apa-apa soalan? Macam mana? Apa khabar JJ? Ya. So saya tadi telah jawab beberapa soalan dan juga untuk ada juga dalam perkara yang telah disebutkan saya terima, iaitu bengkel-bengkel kereta atau motosikal bila boleh beroperasi, boleh berniaga. Ya, sebenarnya untuk bengkel-bengkel motosikal dan juga kereta, anda sudah boleh beroperasi setiap hari jam pukul 9 pagi hingga pukul 2 petang. Mengikut jawapan yang telah diberikan oleh Datuk Bandar kita, Datuk Bandar MBSP Majlis Bandaraya Seberang Perai, Datuk Rosari, telah memaklumkan bahawa semua bengkel-bengkel kereta atau motosikal boleh beroperasi dari jam pukul 9 pagi hingga 2 petang. Tetapi ada syaratnya, iaitu penjarakan sosial. Social distancing itu perlu dijaga, perlu dipastikan kedai atau bengkel tersebut tidak disesak oleh orang ramai, perlu buat secara appointment, so untuk memastikan bahawa perkara ini dapat kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. So kita harap peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan bengkel kereta motosikal itu boleh mengambil maklum. Tidak perlu membuat apa-apa permohonan, anda hanya perlu patuh kepada perintah kawalan pergerakan di mana patuh dengan syarat-syarat social distancing, mengambil suhu badan, dan juga memastikan tidak ada kesesakan di kedai saudara-saudari sekalian. Dan saya juga ada terima pertanyaan di mana di kali ini kita dalam bulan Ramadan ini, saya dan ahli parlimen kita YB Steven Sim, kita memang tidak dapat untuk bersama-samalah mengadakan macam tahun-tahun lepas. Kita memang akan adakan itu rumah berbuka puasa ramai-ramai, tapi tahun ini kita memang disebabkan oleh wabak COVID-19 ini kita tidak dapat mengadakan, tetapi kita akan juga sekarang hari ini kita MPKK kita, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, kita juga sedang mengumpul penduduk atau asnaf-asnaf miskin yang memerlukan bantuan. Pihak Jakat Pulau Pinang akan menyediakan bantuan, maka kita MPKK kita sedang mengumpul maklumat sesiapa keluarga-keluarga yang miskin, asnaf, kita akan bantu. Tahun ini dia akan berbeza sikit, untuk Jakat Pulau Pinang ini anda akan dapat secara tunai
ya secara tunai iaitu RM65, dia akan dimasukkan ke dalam akaun bank account tersebut. Maka anda juga akan tahu bahawa MPKK kita akan mendapatkan butiran bank account anda supaya nanti bila ia telah disemak dan diluluskan oleh Jakat Pulau Pinang, maka wang akan terus masuk ke dalam bank account anda. So sila beri kerjasama kepada MPKK di Kadun Macang Bubuk ini, ya boleh memberi kerjasama. Saya rasa anda boleh kenal lah, ya, sebab pengerusi atau setiausaha MPKK atau AJK mereka memang mendekati penduduk-penduduk sekalian. Ya, so bila ada siapa-siapa yang daripada MPKK yang memperkenalkan diri sebagai MPKK turun untuk mendapatkan maklumat, maka anda boleh memberi kerjasama dengan memberi butiran-butiran tersebut kepada mereka supaya kita akan membuat permohonan. Sebenarnya tarikh tutup adalah malam ini, ya, so ada sesiapa yang mempunyai maklumat ya, atau ada keluarga-keluarga yang anda fikir memang asnaf, ya, miskin, so maka boleh menyampaikan maklumat itu kepada pusat khidmat saya, ya, untuk kita ambil tindakan yang seterusnya. Okey, ada okey, ada mana-mana. Yes. Oh, ada welcome Hafizullah Muhammad Fuzi, ya, welcome Penny, welcome Fauzi Amir, kedai gunting rambut tak boleh buka ke? Encik Fauzi ini berniaga gunting rambut, buat setakat ini belum ada keputusan. Kita tunggulah arahan atau keputusan daripada kerajaan pusat, ya, dan juga kerajaan negeri sama ada kedai gunting rambut boleh buka atau tak boleh buka. Ya, kita buat sementara ini kita patuh kepada PKP yang telah dilaksanakan, ya. Welcome Hidayah Idris. Dia tanya, YB, kedai cermin mata macam mana ni? Cermin mata, ya, saya pun pakai cermin mata. Ya, cermin mata sudah patah. Oh, so sorry. So saya tak pasti, tapi buat sementara ini cermin mata pun belum dapat dibuka lagi, ya, sehingga ada maklumat-maklumat yang selanjutnya kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa. So saya ini Penny dia kata sudah tahu masuk musim hujan, kenapa GPS tidak membersihkan sungai terlebih dahulu, selalu kena tunggu sampai lepas banjir baru nak rancang membersihkannya. Ya, okey, saya terima maklum, cadangan yang baik. Memang kita sentiasa kena bersedia, ya, bukan setakat menunggu hujan, musim hujan atau musim tengkujuh baru kita memulakan projek-projek menaik taraf atau membuat penyelenggaraan pembersihan. Ya, kita perlu sentiasa ready dalam perkara ini. Ini okey, wah, Victor ada lagi. Victor Lee tadi sudah ada 3 soalan. Ini sekarang ada soalan keempat. Bapa saya dah tak kerja, PPN dia apply under kategori isi rumah. Okey. Ya, ini you kena semak balik dalam website tersebut kerana dia ada maklumat selanjutnya, ya, tentang bayaran. Anda mungkin boleh tulis kepada LHDN tentang masalah itu dan atau memanggil hotline LHDN tentang perkara ini supaya boleh mendapat satu kepastian tentang kes yang spesifik saudara Victor Lee ini, ya.
Ya, okey. So saya rasa hari ini kita memang satu hari yang amat mencabar, ya, kerana saya tengok hujan memang sangat lebat sekarang, ya. So sekali lagi saya menyeru kepada semua, sekiranya anda kawasan anda ada berlakunya banjir, anda boleh bagi maklumat kepada kita melalui Facebook saya ke atau WhatsApp pusat khidmat kita. Kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk beri bantuan atau tengoklah ke mana-mana tempat yang perlu kita turun untuk menyalurkan bantuan. So ini Hafizullah Muhammad Fuzi, ya. Selamat petang YB, saya nak tanya betulkah ada wakil dari pihak YB minta nombor akaun untuk bantuan zakat? Ya, memang ada seperti yang saya kata tadi, ya. Memang kita wakil-wakil MPKK kita, pengerusi ke atau setiausaha atau JK, mereka akan turun untuk dapatkan maklumat tersebut. Tapi bantuan ini adalah untuk asnaf yang miskin, ya, keluarga miskin, ya, untuk mendapat bantuan daripada zakat semasa bulan Ramadan ini. So memang perlu, kerana kita tahun ini kita tak akan bagi hamper ke atau pack makanan, tak ada. Dia akan terus masukkan wang tunai ke dalam bank account penerima yang layak. Ya, so saya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang bersama-sama dengan saya untuk selama 40 minit ini, ya. Saya rasa kita ini adalah satu new normal yang kita perlu menyesuaikan diri, iaitu ada orang tanya kenapa YB sekarang pusat khidmat anda tak buka, so macam mana nak berjumpa dengan YB jika ada persoalan atau ada aduan. Sebenarnya kita telah boleh menggunakan social media atau Facebook live streaming untuk kita berinteraksi atau engage with our voters. Yeah, so it's a very good opportunity for me, ya, untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, so ini bukan akhirnya sesi kita. Anda juga masih boleh menghubungi pusat khidmat saya atau Facebook PM saya atau bagi tahu kita sekiranya anda ada apa-apa masalah atau aduan, boleh sampai kepada kita dan kita akan ambil tindakan dengan segera. Ya, so dengan kata-kata itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan sekalian, bagi mereka yang berpuasa, bagi mereka yang beragama Islam. Ya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga sekian terima kasih. 谢谢大家. Nandri Wanakam. Thank you. 我们再见. Jumpa lagi. Thank you.